Bila bab kereta, cukai dan hak pengguna, semua tiba-tiba nak jadi pakar TikTok. Relax bro. Biar aku terangkan satu persatu sebab banyak benda dalam dasar baru ni kalau kau tak faham betul-betul, nanti kau marah benda yang sebenarnya tak logik pun. Start 1 Januari 2026, kerajaan ubah aturan pengecualian cukai kenderaan di Langkawi dan Labuan. Sekarang hanya untuk kereta bawah RM300,000 je. Tujuannya simple, nak hentikan orang kaya parking kereta mewah bawah nama Langkawi. Lepas tu bawa masuk Semenanjung lebih dari 90 hari macam dia bayar cukai penuh. Kau tahu kes influencer yang kereta dia kena sita sebab bawa keluar terlalu lama tu kan? Sebab tu lah Langkawi ni sebenarnya nak bantu orang Langkawi, bukanlah tempat parking cukai. So kalau kau beli BMW 3 Series competition harga RM40,000, sorry bro, memang tak layak. Kerajaan nak pastikan insentif tu kekal untuk rakyat tempatan, bukan jadi lubang orang kaya untuk elak cukai. Dan lagi satu benda besar ni adalah lemon law. Bila kau beli kereta baru tapi baru 2 minggu dah jadi rosak, ulang alik bengkel sampai foreman pun dah jadi member korang, sekarang ni kau boleh fight balik. Tahun 2026 kerajaan nak masukkan lemon law bawa Akta Perlindungan Pengguna. Kalau kereta kau rosak berulang kali, kau boleh tuntut pembaikan betul-betul, refund atau tukar kereta baru. Maksudnya lepas ni salesman atau service advisor tak boleh dah nak main adjust macam ni. Kalau kereta tu rosak, tu memang tanggungjawab dia. Lemon law ni ibarat kau perah lemon tu sampai kering, bila dah tak boleh nak keluar jus, tukar buah barulah kan, bukan terus perah lagi. Okay, next adalah EV tax exemption. Ramai tanya aku kenapa Tesla ni murah sangat dekat Malaysia. Sebab dia adalah kategori CBU, EV, import terus dari luar negara. Tapi insentif tu akan tamat hujung tahun 2025 ni. Dan ramai yang tengah tunggu sama ada kerajaan akan extend sampai tahun 2026 atau 2027. Kalau CKD EV pula, maksudnya yang pasang dalam Malaysia, still akan dapat pengecualian cukai sampai hujung tahun 2027. Itulah sebabnya banyak syarikat EV luar dah plan untuk buka kilang dekat sini. Sebab bila dipasang lokal, import duty tu jadi cair dan harga akan jadi lebih mampu milih. Contohnya kalau Tesla Model 3 kan, performance tanpa insentif, dia boleh cecah sampai RM40,000. Tapi sebab ada pengecualian cukai ni, dia turun sekitar RM240,000. Nampak beza kan? Jadi jangan gelabah bila kau beli esok. Tunggulah strategi kilang lokal ni. Boleh jadi nanti harga ni akan lagi turun lagi. Okay, lepas tu PTPTN dan sempadan. Kau kerja dekat Singapura, gaji dalam dolar, tapi hutang belajar Malaysia 1 sen pun tak pernah bayar. So kerajaan dah bagi hint mereka akan kuat kuasakan sekatan perjalanan untuk peminjam yang mampu tapi buat tak tahu. Untuk aku simple je benda ni kan. Kalau kau mampu kau bayarlah. Kalau tak, kau halang budak-budak B40 yang lain yang tengah tunggu nak dapatkan duit pinjaman tu nak sama belajar kan. Sebab itulah sekarang kerajaan memperkenalkan pendidikan tinggi percuma bersasar di IPTA. Khas untuk pelajar daripada keluarga yang B40 dan income yang rendah. Kos dia dalam lebih kurang RM120 juta setahun. Tapi ingat, dia bersyarat. Dia bukanlah automatik untuk semua orang. Okey, seterusnya, bantuan rakyat memang tetap ada. Februari tahun 2026 nanti, semua rakyat berumur 18 tahun dan ke atas akan dapat RM100 one off. Ya, tak besar tapi timing dia memang ngam untuk aku. Tengah musim perayaan, minyak naik, top up Tashengo pun mungkin sekarang tengah terasa. Tapi ada juga yang kena gigit kan. Contohnya macam rokok, naik 2 sen sebatang. Macam arak, naik 10% cukai. Tujuan dia konon-kononnya untuk kesihatan awam. Tapi kalau penguatkuasaan ni longgar, habislah semua tu lari ke pasaran gelap kan. So enforcement pada aku kenalah strong. Kalau tak, nanti sama je, hasil tu akan bocor dan kesihatan pun sebenarnya tak naik pun, tak bagus pun kan. Satu lagi berita baik adalah kerajaan akan tambah inisiatif KWSP iSaraan Plus. Maksudnya kalau kau rider, freelancer atau kerja sendiri, bila kau simpan secara konsisten, kerajaan akan matchkan sampai ke RM600 setahun. Kau simpan 10 tahun, kau dah ada dalam lebih kurang RM6,000 free money dalam akaun pencen korang. So hari ni bila kau buat kerja, esok jangan mesalah bila dah tak larat nanti. Kesimpulannya, aku nampak belanjawan kali ni lebih realistik. Dia bukan hanya menjual janji manis, tapi dia ada menyentuh isu-isu yang asas. Macam contoh aku bagi hak pengguna, simpanan dan pendidikan. Cuma macam biasalah, kita dah tengok dah banyak kali yang antaranya umum dalam parlimen dan pelaksanaannya dekat kaunter ni kadang-kadang berbeza macam bumi dengan langit. So aku harap kali ni kerajaan akan lebih proaktif, bukan hanya setakat tunggu nak viral baru nak buat kerja. So apa pendapat korang tentang belanjawan tahun 2026 ni? Komen kat bawah, aku nak dengar pendapat korang satu persatu dan aku cubalah jawab kali ni.